Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan mengulaskan plot cerita yang berkaitan dengan penghayatan etika dan peradaban di dalam filem Tenggelamnya Kapal Vendowik. Mari kita saksikan trailer filem ini. Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya Hayati jika berbicara terus terang. Sebab cinta sejati tidak boleh munafik Hayati. Saya terpukul melihat pakaianmu. Begitu hebatnyakah menjadi orang modern? Dan kekayaan itu belum pernah kuberikan kepada orang lain. Walaupun kepada Aziz. Kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Encik Hayati, pulanglah dulu. Pakai payungku ini. Khayal dongeng dalam kitab saja. Kau limpapih rumah dan kadang. Zainuddin tidak bersuku. Tapi hubungan kami suci mada tua. Indah bercampur jo baranggai dan melanggai sopan santun. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Hati cantik sekali. Gaun ini indah dipakai. Hayati! Kau... Hayati. Zainuddin, engkau Zainuddin. Ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Hei, kekasihku. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Awak kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia. Katanya dia kerja di penerbitan koran. Nanti ku kirimkanlah bubahan-bubahanku ke sana. Selamat ya, buku-buku kita terjual semuanya. Beliau punya penerbitan surat kabar Surabaya. Kapal Vanderwijk. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang. Percayalah Zainuddin, bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang, tetapi kepada kita berdua. Nama saya Nur Izyani Izana. Saya akan mengulas sedikit tentang filem Tenggelamnya Kapal Vendowik. Dalam filem ini, kita boleh nampak etika dan peradaban melalui masyarakat pada ketika itu yang terlalu obses dengan adat. Contohnya, bila Zainuddin mahu berkahwin dengan Hayati, tetapi lamarannya ditolak. Ayah dan ibu Zainuddin mempunyai status sosial kawin campur. Ayah Zainuddin yang berbangsa Minangkabau, manakala ibunya pula berbangsa Bugis. Orang Minangkabau menganggap orang yang kawin campur adalah orang yang tidak bersuku. Maka hubungan Zainuddin dan Hayati pun terhalang. Kesimpulannya, kita tidak seharusnya terlalu mementingkan adat sehingga mengetepikan perasaan orang. Saya dari kelas DUP 1C. Saya ingin menceritakan serba sedikit kisah tenggelamnya kapal Vendowik. Tenggelamnya kapal Vendowik ini mengisahkan kisah cintanya Hayati dan Zainuddin, di mana terdapat banyak etika dan peradaban yang boleh kita ambil dari kisah cinta mereka.
Salah satunya tidak memandang bentuk fizikal seseorang, di mana di scene ini Hayati yang telah jatuh cinta dengan Zainuddin dan cinta Hayati kepada Zainuddin yang ikhlas sehingga Hayati menerima Zainuddin dengan seadanya. Hayati juga langsung tidak memandang sifat fizikal Zainuddin yang miskin dan dibenci oleh semua warga kerana tidak berketurunan tulen Minangkabau. Malahan Hayati sanggup berkawan dengan Zainuddin sehingga mereka menjalinkan hubungan. Namun hubungan mereka tidak seperti yang mereka inginkan. Terlalu banyak konflik di kisah mereka. Dalam kisah cinta mereka ini, mereka mengajar kita bagaimana untuk menerima seseorang tanpa melihat kekurangan dari dalam yang terdapat pada seseorang, seperti yang Hayati di mana dia menerima Zainuddin dengan seadanya walaupun Zainuddin semasa itu miskin dan tidak mempunyai ibu bapa dan juga dibenci oleh orang keluarga kerana ada perlakuan daripada ibu bapa Zainuddin sendiri. Etika dan peradaban dalam filem Tenggelamnya Kapal Benduit ini, di mana Zainuddin dan Hayati dorang bertemu semua setelah beberapa lama juga berjumpa disebabkan krisis yang pernah menjadi cinta mereka tidak kesampaian dan cinta dorang terhalang disebabkan tiada restu orang tua. Satu hari tu Zainuddin dia berjumpa balik, dia nampak Hayati, lepas tu dia tegur Hayati, dia panggil, yang tu Hayati dalam kereta. Lepas tu Hayati pun turun dari kereta tu. Lepas tu dorang bertegur antara satu sama lain dengan reaksi yang terkejutlah sebab lama tidak berjumpa, tanpa memikir masalah dorang yang pernah terjadi dahulu. So kesimpulannya, dalam scene ni, biarpun kita pernah ada masalah dengan seseorang tu ataupun selama tidak jumpa, kita seharusnya bertegur sapa dengan orang yang biarpun orang tu benci kita macam mana pun, kita mesti tegur dia. Dia tidak tegur kah atau apakah itu bukan cerita, tapi yang penting kita tegur orang tu dengan cara baik dan jangan sesekali membenci orang tu biarpun orang tu pernah tolak cinta kita kah ataupun keluarga kita pernah benci kita. Okay? So itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.